satu artikel dalam ataupun satu posting dalam Facebook yang bertajuk jawapan atas tuduhan dan fitnah adat Melayu yang dianggap bertentangan dengan syariat oleh Wahabi. Tak tahu dia maksudkan kepada siapa. Tapi perkara-perkara yang seumpama ini, pertama sekali saya nak pesan kepada tuan-tuan siapa sahaja, maklumat-maklumat yang diambil daripada internet perlu kita kenal siapa orang tu. Itu pertama sekali. Kalau kita tak kenal siapa orang tu, maka jangan kita ambil maklumat daripada dia. Kedua, kadang-kadang orang ni, orang tak kata kat dia pun dia berasa orang kata kat dia. Saya baca sekali lalu posting ni, dia tak faham apa yang orang bincangkan, lalu dia nak ulas. Ini masalah yang berlaku dalam kalangan ramai netizen. Masalah dia apa? Masalah dia tak nak mengaji. Orang cakap lain, dia faham lain. Lalu dia tuduh orang kata sesuatu yang orang tu tak kata pun. Contoh, orang kata zikir selepas salat tu jangan buat serentak dengan mikrofon, kerana perbuatan itu mengganggu orang yang salat. Kalau orang masbuk, ganggu orang. Doa, orang kata doa selepas salat, siapa nak berdoa selepas salat, doa masing-masing. Tak perlulah doa pakai tekong. Dilakukan setiap waktu. Kerana setiap orang ada keperluan yang dia nak minta pada Allah, bukan sama dengan imam. Imam nak benda lain, jemaah nak benda lain. Jadi jemaah berhak untuk berdoa ikut suka dia nak minta apa pun. Orang cakap tu, orang cakap perkara itu, ada orang dia nak ulas juga, dia rasa dia pandai. Tu kaitan dengan soalan tadi tu, dia rasa pandai, dia rasa diri dia pandai. Lalu dia kata, pok-pok ni doa lepas sembahyang tak boleh. Pula, siapa kata tak boleh sembahyang lepas doa? Siapa kata tak boleh doa selepas sembahyang? Doa lah, nak doa macam mana pun. Nak angkat tangan ke, tak nak angkat tangan ke, terpulang kepada semua orang. Doa tak payah angkat tangan. Astaghfirullahalazim. Kita telah berdoa di dalam salat, tak angkat tangan. Rabbighfirli warhamni. Bukankah minta tu? Wajburni warfa'ni. Ya Allah, tu ampunkan dosaku, rahmatilah aku. Bukankah minta tu? Tak ada angkat tangan pun. Dia jadi pelik. Doa pun tak angkat tangan. Astaghfirullah. Sebab itulah hang tak faham apa yang hang baca di dalam salat. Lepas tu hang pandai-pandai nak kata orang salah. Hang sendiri tu kena belajar. Ni mat, mengaji sedar diri sikit. Lebih kurang begitulah kalau orang kampung marah kan. Hang ni tak reti apa, sampai nak ulas semua benda. Lepas tu dia jajar. Pok-pok ni doa pun tak boleh. Ini orang Arab kata miskin. Bukan miskin harta benda, tetapi orang yang patut dikesihani. Kesian kat dia. Dia tak reti tapi dia nak cakap. Zikir. Sampai terpaksa bawa keluar zikir, panduan zikir. Nak hanafikan. Sebab orang tuduh kita kata tak boleh zikir lepas salat. Siapa kata tak boleh zikir? Hadis-hadis yang sahih menunjukkan ada zikir dari Nabi SAW. Tapi kita habaq janganlah bertekong pula, pasal ganggu orang, guna mic pula tu. Masing-masing berzikirlah. Ada orang nak bertasbih 33 kali, ada orang nak buat 10 kali saja. Ada orang nak buat 25 kali. Semua tu ada keluasan di dalam agama. Orang pejabat kelang kabut, dia kelang kabut ada urusan nak pergi ambil anak dia sebagai contoh. Tapi dia nak salat jemaah. Lepas salat jemaah tu dia nak zikir juga, tapi dia nak buat sedikit saja. Maka dia buat sendiri, imam buat sendiri, semua jemaah buat sendiri. Semua orang Melayu kita ni tahu ada zikir, antara zikir selepas salat ialah tasbih, tahmid dan takbir. Maka biarkan mereka bertasbih, bertahmid dan bertakbir sendiri. Tak perlu nak bimbing apa. Bimbing orang baru masuk Islam boleh lah. Begitulah. Lepas tu dia pergi tuduh kita, kata tak boleh zikir. Ajaib. Ini satu orang yang ajaib. Jadi kebanyakan netizen tu itulah cerita dia. Dia tak tahu tapi dia cakap. Baik, kita tengok. Saya tak jawab semua. Yang sempat saya ialah kita bukan nak ingat semua hadis-hadis tu.
Yang sempat kita buat saya makan, kita sebutlah. Kalau saya ada kesempatan, insya-Allah kuliah-kuliah akan datang saya akan jawab. Pertama dia kata, mendengar berita kematian. Dikatakan adat Melayu hanya membaca Al-Fatihah saja. Siapa kata? Tak tahu. Kita pun tak tahu. Dikatakan adat Melayu hanya membaca Al-Fatihah saja. Dia jawab. Dia buat soalan, dia jawab. Pertama kita tak tahu siapa dia kata. Kita pun tak tahu. Jawab, yang dibaca adalah ta'ziah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada dalam hadis. Hatta bukan setakat ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran. Orang beriman itu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman itu apabila kena pada mereka musibah, mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Quran sebut. Nabi tambah lagi bacaan. Apa dia? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang melanda aku ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Itu istirja', ucapan yang Nabi ajak bila kita kena musibah. Bukan setakat innalillah saja. Siapa yang tak hafal hadis tu, dia baca innalillah. Siapa yang nak lebih lagi, dia hafal doa bacaan yang Nabi ajak, iaitu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka orang-orang yang tak ada kerja macam penulis ni, sepatutnya dia kempen untuk orang hafal Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa yang tak pernah didengar dari dahulu, tak pernah dengar. Kebelakangan ni baru wujud doa ni, rupanya ada dalam hadis yang sahih. Lalu sepatutnya masyarakat yang kalut benda yang tak ada asal usulnya, lebih baik dia berusaha untuk menyebarkan kebaikan kepada orang ramai. Kemudian dia kata, Rasulullah bersabda di sebuah hadis, jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka jangan tahan jenazahnya, segera bawa dia ke kuburnya dan dibacakan surah Al-Fatihah di dekat kepalanya dan surah Al-Baqarah dekat kakinya di kuburnya. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Pertama, hadis ni tak sebut macam dia faham. Dia kata, dikatakan adat Melayu hanya baca Al-Fatihah saja. Lepas tu dia sebut yang dibaca adalah ta'ziah. Innalillah. Ini innalillah, ini ta'ziah. Innalillah tu tak sebut ta'ziah. Innalillah tu disebut sebagai bacaan istirja'. Ta'ziah kepada orang yang ditimpa musibah. Innalillah ma a'ta wa lahu ma akhadh wa likulli syai'in 'indahu li ajalin musamma fasbir wahtasib. Itu baca sebutan ta'ziah, antara sebutan ta'ziah, bukan innalillah. Kemudian hadis ni tentang keadaan di kubur, bukan ta'ziah. Oh, tapi penat nak layan jawapan begini. Orang yang tulis ni dia tak tahu apa. Kita nak kena jawab pasal ta'ziah, innalillah tu kita nak kena jawab, nak kena Al-Fatihah. Hadis ni telah dinilai sebagai hadis yang dhaif ataupun hadis yang lemah oleh para ulama. Antara yang menilai hadis tu sebagai hadis yang lemah, hadis yang tadi baca Al-Fatihah di dekat dengan kepala jenazah, dekat dengan bahagian kepala kubur, dan baca surah Al-Baqarah dekat dengan bahagian kaki kubur. Hadis ni tuan-tuan telah dinilai sebagai hadis yang lemah. Siapa yang menilai dengan ni? Iaitulah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dengan tha. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Kalau siapa-siapa boleh rujuk kitab, bukalah kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Dia yang sebut hadis ni dhaif. Setelah dia sebut hadis ni, dia kata Ani bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrih wal yaqra 'inda ra'sihi bi fatihatil kitab wa 'inda rijlaihi bi khatimati suratil baqarah fi qabrih. Yang bermaksud daripada Ibnu Umar, katanya, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, apabila mati seseorang daripada kamu, maka jangan kamu semua halang dia. Maksudnya jangan kamu tahan dia, pergi segera bawa ke tanah perkuburan.
wa asri'u bihi ila qabrih, segera bawa dia ke kubur dia, wal yaqra 'inda ra'sihi bi fatihatil kitab, maka bacalah berhampiran dengan kepalanya surah al-Fatihah, wa 'inda rijlaih, dan berhampiran dengan dua kakinya, bi khatimati suratil baqarah fi qabrih, dengan penghujung surah al-Baqarah di kubur jenazah tadi. Kata Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, dia kata rawahu Tabarani fil Kabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani, Al-Imam Tabarani, di dalam Al-Mu'jamul Kabir, nama kitab. Wa fihi, dalam sanad hadis ini ada Yahya ibn Abdillah Al-Babili, tak silap saya nama dia, nama orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian kata Al-Haythami, wa huwa dhaif, orang ni lemah. Lemah apa? Lemah pada periwayatan. Riwayat hadis Nabi yang dia habaq tak kuat untuk kita yakini riwayat tu hadis Nabi. Dia begitu. Jadi di kalangan ulama dia tak mau, di kalangan ulama tu ada yang berpandangan kita tak akan buat amalan-amalan yang berdasarkan hadis-hadis yang lemah sebegini. Apatah lagi benda-benda yang ada kepastian pemilihan sesuatu surah tertentu dan kaifiat tertentu. Jadi sebahagian ulama tak nak amalkan perkara itu. Dalam masa yang sama, kalau seseorang dia nak baca, ada siapa-siapa halang? Ada siapa halang tuan? Dia pergi ziarah kubur, dia duduk dekat bahagian kepala kubur tu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada siapa halang? Tak ada siapa halang. Sebab tu bagi saya tak ada isu benda ni. Siapa yang menghalang? Tak ada siapa halang. Cumanya dari sudut hadis itu dinilai sebagai hadis yang lemah oleh sebahagian ulama. Kemudian kita tanya, orang yang nak baca tu dia nak jelas, dia nak baca tu sebab apa? Kenapa dia nak baca? Kadang-kadang orang kita dia pun tak faham. Kenapa dia nak baca? Bila ada kematian, sekarang ni yang dikritik, sebahagian ustaz kritik, saya juga, saya tak ada amalan dalam masyarakat yang perlu diperbetulkan. Apa dia? Bila dengar berita kematian, tuan-tuan pada hari ini saudara kita seorang lagi telah kembali ke rahmatullah, marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Ini satu negara buat dalam TV paling beracun. TV ni kalau dia tak beri contoh yang baik, habis masyarakat. Lalu kita pun Al-Fatihah, kita pun baca Al-Fatihah. Tuan-tuan, kalau kita tanya kepada masyarakat, kita baca Al-Fatihah tu untuk apa? Untuk apa? Sebahagiannya kita Al-Fatihah duduk dia. Itu Kristian duduk dia, bukan Al-Fatihah tu. Duduk bertafakur seketika tu Kristian. Kerana kita tanya, kenapa masyarakat kita baca Al-Fatihah? Bukan kata tak boleh. Tanya dulu, kenapa baca Al-Fatihah? Rata-rata budak muda kita yang tak mengaji, dia ikut-ikutan saja. Orang ramai buat, takkan salah kot baca Al-Fatihah. Bukan masalah salah baca Al-Fatihah, hang baca tu pasal apa? Kebanyakan tak boleh jawab. Tak percaya, tanya. Majoriti budak muda kita, budak muda, bukan setakat budak muda, orang dewasa pun, okey, baca Al-Fatihah nak buat apa? Dia tak tahu. Macam mana buat amalan satu benda yang tak tahu apa nak buat? Kalau orang dia mengaji sikit, dia kata, ustaz, saya baca Al-Fatihah kerana nak sedekahkan pahala kepada jenazah. Itu orang tu mengaji sikit lah, tak apalah. Pandangan tu dia nak pegang, pandangan tu ada sebahagian ulama benarkan. Ada sebahagian ulama benarkan ataupun berpandangan boleh sedekah pahala bacaan Al-Quran kepada jenazah tertentu. Bahkan bukan sebahagian, majoriti ulama benarkan. Yang tak benarkan siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang tak benarkan. Berdasarkan perkataan Al-Imam Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat Al-Quran,
Wa an laisa lil insan illa ma sa'a, dalam Al-Quran sebut tidak ada bagi manusia itu sesuatu pahala melainkan apa yang dia usahakan. Kata Imam Syafi'i, dia nak dapat pahala macam mana? Bukan dia yang baca, orang yang baca. Itu pandangan Imam Syafi'i, tapi majoriti kata boleh. Sebab tu saya kata kalau dia baca dengan niat itu tak ada masalah. Tapi masalahnya, kenapa bila dapat berita Al-Fatihah, sepatutnya kita bukan begitu caranya. Tuan-tuan saudara kita telah kembali ke rahmatullah, sama-samalah kita memperbanyakkan doa supaya Allah Ta'ala memberi keampunan kepada dia. Itu sebenarnya tuan-tuan doalah. Kalau jumpa ahli keluarga dia, sampaikan takziah, sebutlah, beri semangat kepada keluarga dia. Sesungguhnya kita ni semua adalah milik Allah. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu milik Allah. Apa yang Allah Ta'ala ambil itu milik dia juga. Setiap sesuatu di sisi Allah telah ada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fasbir wahtasib, oleh kerana itu bersabar dan harapkanlah pahala dari Allah. Itulah fas ta'ziah. Kita Al-Fatihah baca, lepas tu nak baca Al-Fatihah tak lepas. Kumat kami baca apa pun tak tahu. Lepas tu habis, selesai. Kalau tuan-tuan ambil masyarakat kita 10 orang dengar bacaan Al-Fatihah dia boleh jadi imam ke tak? Tu pun satu hal juga, demam kita dengar. Yang mana alif, yang mana ain, yang mana sin, yang mana shin, yang mana sad, yang mana qaf. Itu pun kelang kelibut, itu pun Al-Fatihah satu. Wallahu a'lam. Jadi kena jelas terlebih dahulu apa yang dibincangkan oleh kumpulan yang kita tak setuju tu. Dengar dulu elok-elok, jangan ikut dan sahaja. Satu lagi saya nak ulas tentang perkara yang dia timbulkan ini, tanam jenazah dia tulis. Ni budak ni tak mengaji, abang akan lihat tulis tanam jenazah. Orang Melayu dengar tanam jenazah tu dia kata kasarnya. Betul tak? Tanam jenazah. Orang sebut orang Melayu ni punya lembut bahasanya, dia kata simpan, dia kata. Atau ke bumi. Tanam ni dia kata tanam kucing, tanam bangkai kucing. Kan orang Melayu biasanya simpan, kalau bahasa kampung dia sebut tanam kan. Bila tanam, bila simpan. Adab tu, tapi budak ni dia tanam jenazah. Jirus air dengan jak yang diikat kain putih. Tabur bunga, tabur batu. Wallahu akbar. Dia kata jirus air. Dalam kitab karangan karya Imam Syafi'i dan kitab Sunanul Kubra karya Imam Baihaqi disebutkan. Pertama sekali tuan-tuan, dia sebut kat sini jirus air dengan jak yang diikat kain putih. Nak cari mana jak zaman Nabi tu? Kain putih nak cari kain mana? Nak pakai baju pun cukup-cukup pakaian saja, bukan macam zaman kita. Perca kain, sampai ada perca kain dalam masyarakat kita ni banyak sangat kain. Zaman dulu, sekarang tak ada perca kain. Dulu perca kain punya banyak kain, lebih-lebih kain tu gabung-gabung buat bantai, sarung bantai lah apa semua. Banyak kain. Zaman Nabi bukan ada banyak kain. Orang miskin hanya ada pakaian seperti kain ihram tu saja. Membalut, meletak, sangkut atas badan dan ikat pada pinggang. Itu saja kain zaman dulu. Pakaian yang dinamakan thawb, baju, macam ada lengan, ada leher ni, thawb. Dulu, bahasa dulu. Bukan ada banyak, tak ada banyak. Selai dua, siapa yang ada 2 helai thawb, orang kaya. Siapa yang ada 2 helai thawb zaman Nabi dulu? Dia nama thawb. Thawb tu sekarang ni jadi baju lah, jadi maksud baju. 2 helai kaya dah dulu. Sekarang ni ada orang miskin ada baju 2 helai je. Mana ada? Lebih daripada tu. Kain putih, tak ada kain putih, tak ada. Tabur bunga. Apa pun benda ni kadang-kadang letih nak layan kadang-kadang. Apa pun kita nasihatkan orang yang rajin tulis macam ni, panjang dia tulis ni. Kita habaq kat dia sebelum hang rajin tulis panjang-panjang ni, hampir mengaji dah mudah. Hampir mengaji, dengar elok. Tadi saya dengar kuliah ceramah daripada seorang syekh
Salih ibn Awad al-Maghamisi. Dia cerita tentang seorang hamba Allah. Nak sebut nama ke tak tahu, tapi dah meninggal, tufiya. Orang Arab, orang Qasim Saudi. Nama dia Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi, orang Qasim Saudi lah. Kenapa cerita ni tuan-tuan? Saya baru dengar hari ni. Apa ceritanya? Dia ni orang Saudi, kemudian dia pergi ke Mesir belajar. Masuk Al-Azhar tak silap saya. Dia sentiasa menjawab, ada sahaja fitnah dari pihak lain, dia jawab. Dan dia ni orang pandai. Dia baca, dia ingat. Orang pandai lah. Sehingga nama dia disebut di dalam salah satu khutbah di Masjidil Haram. Atas jasa dia, sumbangan dia menjawab tohmahan-tohmahan terhadap agama Islam. Zaman dulu. Awal 90-an tak silap saya. Kemudian tuan-tuan tahu apa jadi last kali kata. Kalau ikut cerita Syekh Maghamisi tu, dia kata selepas tu dia bergaul dengan orang-orang yang tak ada akhlak ni, tak tahu sebab apa. Tetapi ikut ceramah Maghamisi tu, dia kata inilah orang yang dia jawab tu dia tak ada ikhlas. Dia nakkan kemasyhuran. Lalu menyebabkan dia gurur, dia rasa diri dia hebat, dia rasa pelik dengan diri dia, pandai daripada orang lain. Tuan-tuan tahu apa kesudahan dia? Dia murtad. Bukan orang Melayu, orang Arab mengaji pengajian Islam. Ulama iktiraf keilmuan dia. Akhir sekali dia murtad. Akhir sekali dia murtad. Murtad terkeluar daripada Islam. Dia buat beberapa buku. Macam mana boleh tahu murtad? Dia buat beberapa buku, 2-3 buku kitab. Dia serang Islam hatta dia mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main. Jangan dok rajin mengaji tak mengaji. Tu orang mengaji boleh jadi macam tu. Ni tak mengaji apa? Kita tengok cara dia tulis tu pun kita, dia ni budak ni tak reti apa ni. Budak ni tak reti apa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Taala beri hidayah kepada dia dan kepada kita juga. Wallahu a'lam.